رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Wahai Tuhan, aku bermohon keampunan dan kemaafan. Tambahkan padaku ilmu yang berguna. Terimalah amalanku, perkenankanlah taubat hamba-Mu. Ya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar daripada kesan wuduk. Sesiapa yang berupaya untuk melebihkan basuhan wuduknya, maka lakukanlah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sebab itu di dalam Islam kita ada kaedah hadis mutawatir atau dipanggil dengan khabar mutawatir. Apabila khabar tersebut dikhabarkan oleh jumlah yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di dunia ini untuk menipu. Ibaratnya adanya sebuah bandar yang ada di Timur Tengah bernama Makkah Al-Mukarramah. Hanya kerana ada orang belum pernah pergi ke Mekah, lalu dia kata saya tak percaya dengan Mekah. Itu tidak boleh. Kerana yang menyaksikan Mekah Al-Mukarramah jumlah dia banyak sekali yang tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk menipu. Cuba kita bayangkan dengan vaksin COVID-19. Di seluruh dunia sudah ada, dipakai oleh tidak satu tapi lebih 30 juta manusia. Macam mana ada orang yang nak lawan atau nak mendustakan khabar mutawatir tentang vaksin COVID-19 dan kata ia adalah bahaya. Sebab itu kita kena jaga diri kita, jaga komuniti kita. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini?
Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan Perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasan-iziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Kita bersiaran seawal jam 4 petang tadi sehinggalah jam 7 malam nanti. Dan sekarang kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di petang ini, Mona. Ya, betul Syafiq. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami dan menunggu untuk waktu ini untuk kita lagi dapatkan ilmu akidah yang bermanfaat untuk petang ini, khasnya di rancangan Imanuna, Iman Kami. Yap, betul. Imanuna, kita bersiaran setiap hari Khamis petang. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak teruskan lagi bicara kita menerusi kitab Al-Aqidah Al-Sukhra. Dan untuk waktu ini insya-Allah bersama doktor akan membincangkan tentang tajuk sifat wajib bagi para rasul. Dan untuk para pendengar, terus tonton di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM atau di YouTube boleh juga, insya-Allah. Betul. Kita boleh sama-sama hayati dan juga tanyakan persoalan supaya kita dapat kefahaman di situ. Baik, kita berhibur seketika petang ini sambil kita menantikan rancangan Imanuna seketika lagi. Okey, kita bersama dengan Raihan, lagunya Ashabul Kahfi. Kekal bersama Radio IKIM. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urun. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, itulah
عليه إذا آمنا واتقينا. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 penyerah yang beriman. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi. Laisa fil kauni muhallun alaih iza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi. Laisa fil kauni muhallun alaih iza amanna. Kuantan 89.6 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita nak teruskan lagi bicara kita, kuliah kita di petang ini menerusi rancangan yang dah pun kita siap sedia setiap hari Khamis petang, iaitu rancangan Imanuna, Iman Kami, bersama-sama dengan tetamu kita dan juga rakan-rakan pendengar. Inilah yang kita rasa seronok sekali, Mona. Sebab apa? Sahabat penonton pun turut serta bersama kita untuk ikuti lagi kuliah kita pada petang ini. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM. Untuk anda yang ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan juga boleh tengok di YouTube IKIM Media. Yep. Dan untuk waktu ini kita mengalurkan kehadiran tetamu kita untuk rancangan Imanuna, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Kul sya'ala ma yuram. Alhamdulillah. Insya-Allah. Insya-Allah tamam Doktor, tamam. Tamam ya Syafiq. Tamam. Saya jawab tamam je. Allah. Sihat walafiat semua dia. Sihat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Masih lagi bersama kita. Alhamdulillah. Dan katanya Mona, doktor sekarang ni walaupun dalam cuti semester dekat UIAM tu, tapi kuliahnya kerja sebagai seorang pemberi makluman, pemberi juga pengajaran kepada ummah, ilmu, masya-Allah. Diteruskan seperti biasa. Itulah kuliah kita. Namun di IKIM juga Doktor masih lagi ruangkan masa bersama kita. Alhamdulillah doktor, terima kasih. Dan jom Nona, kita nak sambung untuk pengajian ilmu akidah kita di petang ini menerusi kitab rujukan kita Al-Aqidah Al-Sukhra. Okey, dan kita ada tajuk dah yang mana kita nak bincang pada petang ini, Mona? Ya, insya-Allah. Untuk petang ini kita akan bincangkan, atau doktor akan bincangkan tentang sifat wajib bagi para rasul. Betul. Apa sifatnya, apa kaedahnya? Jom sama-sama kita hayati. Doktor, di awal ni sedikit mukadimahnya dalam tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Kepada yang terhormat yakni Encik Syafiq, kepada Datuk Mona, kepada segenap asatizah para alim ulama di luar sana, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Al-Aqidati As-Sughra karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, yang mana sekarang kita sedang membahas pada muka surat 53 bagi cetakan ERG ini. Yang mana pada muka surat 53 ini kita membahas tentang sifat wajib bagi para rasul. Ini judul dia. Kerana apa? Kerana minggu lepas kita dah kenal siapa itu Nabi, siapa itu Rasul. Dan kenapa ulama membezakannya. Lepas tu wahyu macam mana, gambaran wahyu macam mana. Ini kita dah habis dah. So sekarang kita nak kenal lah. Lebih kurang macam tu. Sebelum nak tahu tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak kenal lah iaitu sifat-sifat wajib bagi para Rasul. Para Nabi dan Rasul kedua-duanya. So dalam hal ini Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, dia mula membahas tentang qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa amma rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Itu kata-kata dia. Yang bermaksud, adapun para rasul alaihi wassalatu wassalam maka wajib bagi mereka bersifat dengan, ini sifat wajib. Pertama adalah sifat siddiq, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, iaitu menyampaikan kepada sekalian makhluk apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Berarti ini adalah 3 sifat wajib bagi para rasul. Wajib kita ingat ni, kita hafal bahawa mereka mesti memiliki 3 sifat ini. Lalu pertanyaan selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan definisi daripada sifat-sifat tadi? Pertama, wajib bagi para rasul. Maksud wajib di sini wajib apa? Dalam hal ini wajib dipanggil dengan wajib akli, bukan wajib taklifi, tapi wajib akli. Dalam arti la yutasawwaru fil akli adamuhu. Akal tidak boleh menggambarkan ketidakwujudan sifat ini kepada para rasul. Ini dipanggil dengan wajib. Wajib atas para rasul berarti kita tak boleh menggambarkan dalam akal kita bahawa para rasul itu tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Itu yang pertama, kan? Jelas kan? Okey. Fayajibu fi haqqihi, maka wajib bagi hak para rasul iaitu apa? As-sidqu. Sekarang kita masuk definisi satu persatu. Satu persatu sifat ini untuk kenal. Yang pertama as-sidqu. Ma huwa as-sidqu? Apakah yang dipanggil dengan as-sidqu? Sidqu itu kalau kita terjemah Melayu benar. Dia bersifat benar. Masuk benar ni apa? Wa huwa mutabaqatul khabari lil waqi'i. Iaitu apa? Khabar tersebut mutabaqah, sesuai, cocok. Lebih kurang macam tu lah. Bahasa Melayu kasar dia cocok. Itu bahasa Melayu kasar lah. Itu bahasa Indonesia, maaf. Bahasa Melayu dia sesuai lil waqi'i, sesuai dengan kenyataan. Sepadan. Jadi contohnya A yang berlaku dia sebutlah A. C yang berlaku sebutlah C. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kan? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Contoh dia. Berarti apa? Benar ke tidak benar? Jadi Nabi apabila
menyampaikan kepada para umatnya, maka itu benar-benar terjadi. Fayajibu sirkuhum fi da'wahumur risalah. Maka wajiblah benar dalam pendakwaan mereka terhadap risalah. Maksudnya mereka benar-benar mendapatkan risalah. Mereka tak boleh berdusta. Wa fil ahkami, begitu juga segala hukum hakam, tuan-tuan. Segala hukum hakam allati balahuha anillahi ta'ala lil khalqi. Segala hukum hakam yang disampaikan kepada kita, yang datang daripada Allah, apa yang wajib, apa yang tak wajib, apa yang halal, apa yang haram. Ini benar-benar disampaikan kepada kita. Jadi bila disampaikan, yang disampaikan apa hukum hakam itu memang cocok ataupun sesuai. Saja je nak bagi Syafiq. Jadi maksud dia sesuai dengan kenyataan. Jadi memang betul Allah memerintahkan wajib solat 5 waktu, tuan-tuan, mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Berarti dia adalah wahyu tersebut adalah faktual, iaitu benar. Facts, bukan hoax, bukan berita palsu. Itu adalah sifat sidik. Lalu yang kedua, bagaimana Ustaz? Wa amma sidquhum fil kalamil adi, iaitu kebenaran atau kejujuran mereka dalam hal perkataan-perkataan yang bersifat customary. Benda-benda yang adat ni, customary ni yang biasa ni. Contoh dia dah makan belum? Belum. Dah makan ke tidak, kan? Ini juga benar. Benar. Hanya sahaja semuanya itu tidak dibahas dalam perenggan jujur atau benar, dalam sifat sidik. Akan tetapi dia dijelaskan di dalam perenggan sifat yang kedua yang dipanggil dengan amanah. Kerana apa? Kerana dia bersifat dengan kalam-kalam yang bersifat adi, bukan kalam yang berkaitan hukum hakam dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung pengajian ini setelah ini. Baik, pasti kita perlu sambung lagi untuk mengetahui dengan tajuk ini bagaimana terus keimanan kita ini kepada Rasul. InsyaAllah kita akan sama-sama dengarkan, hayati lagi selepas ini, insyaAllah. Dan untuk doktor dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Aqiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, Imanuna, iaitu iman kami. Kita teruskan lagi nak belajari tentang ilmu akidah menerusi dalam kitab Al-Aqidah Al-Sughra. Dan di talian maya kita masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Aqiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak teruskan dengan bincang kita pada hari ini, iaitu sifat wajib bagi para rasul. Kita nak sambung lagi doktor untuk tajuk ini. Silakan. Hadirin dan hadirat hafizakumullah. Jadi kita telah mensyarahkan tentang sifat yang pertama, definisi dulu. Definisi sifat yang pertama yang dipanggil dengan sifat, iaitu sifat sidik. Sidqu atau sidik iaitu bermaksud benar. Wasifatus saniyah sekarang. Sifat yang kedua tuan-tuan dipanggil dengan al-amanatu, sifat amanah. Sifat amanah ni apa? Jadi abbara ba'duhum badalaha bil ismah. Sebahagian ulama mendefinisikan amanah dengan istilah al-ismah. Maksum. Kita pernah dengar istilah maksum. Ini manusia ni nak mengaku diri dia maksum. Maksud dia nak mengaku diri dia tak mungkin kena dosa. Misalnya dia, itu contoh dia perbicaraan manusia. Jadi dalam ilmu, di dalam karangan kitab Imam Al-Sanusi dalam hal ini, untuk yang ini, kitab Ummul Barahin, dia kata apa? Iaitu al-amanah ini juga memiliki makna al-ismah. Jadi sifat yang kedua adalah al-ismah. Wa kilahuma yarji'u li maknan wahidin. Kedua-dua sama ada kita guna istilah amanah atau kita guna istilah ismah, dia kembali kepada makna yang satu. Apakah makna dia? Wa huwa hifdzullahi zawahirahum wa bawatinahum. Iaitu Allah SWT menjaga zahirnya dia dan juga batinnya dia. Jadi dijaga zahir dan batinnya. Dari apa yang dijaga? Minat talabbusi, daripada berbuat. Berbuat, talabbus itu berbuat. Bimanhiin anhu, dengan segala apa yang dicegah, yang dilarang, yang ditegah. Nahyat tahrimin, sama ada nahyi tahrim. Nahyu itu larangan, tahrim yang bersifat haram. Berarti kalau buat berdosa. Au karahatin, iaitu larangan tegahan yang bersifat makruh, sebaiknya jangan buat. Au khilafil au khilafa, yang ini au khilafal aula ataupun khilaf aula. Iaitu apa? Khilaf aula ini adalah dia lebih ringan daripada makruh, tapi dia lebih berat daripada harus. Kalau terjemah literal dia, lawan kepada yang utama. Nahya khilafil aula ini berarti
Rasul juga tidak berbuat dengan perkara yang dilarang secara khilaf aula. Hatta seperti itu. Qablan nubu'ati wa ba'daha. Sama ada sebelum kenabian atau setelah kenabian, amdan au sahwan, sama ada sengaja atau lupa. Berarti dia dijaga dari semua perkara ini. Ini adalah para nabi dan rasul. So dalam hal ini Imam Sanusi juga menjelaskan berarti perbuatan, perlakuan dan perbuatan para nabi dan rasul ini dia berpusing sekitar tentang apa? Tentang yang wajib dan yang sunat dan yang mubah. Dan yang mubah. Jadi apa kalau kita susun tu? Wajib, sunat, mubah, khilaf aula, makruh, haram. Jadi dari haram sampai ke khilaful aula ini tidak berlaku bagi para nabi dan rasul. Mustahil berlaku pada para nabi dan rasul kerana wajibnya mereka bersifat dengan sifat al-amanah. Okey, boleh jelaskan? Okey. Lalu dia kata yang sifat ketiga, Ustaz. Sifat ketiga ini dipanggil dengan tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Iaitu apa? Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh mereka untuk menyampaikan kepada makhluk. Berarti apa? Wa amma ma umiru bi kitmanihi anil khalqi fayajibu alaihim kitmanuhu. Sedangkan perkara atau apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menyoroknya daripada makhluk, maka wajib atas mereka untuk menyorokkannya. Wajib atas mereka untuk menyorokkannya. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Menunjukkan bahawa apa yang saya jelaskan minggu lepas. Jadi kenapa ulama membezakan Nabi dan Rasul? Kerana Nabi itu diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul diberi wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan. Perbezaan antara kedua ni, Nabi diperintahkan untuk menyimpannya, kitman. Bukan dia tidak ada sifat tabligh, dia ada sifat tabligh. Dia Nabi yang dipilih. Cuma dia tidak diizinkan oleh Allah untuk disampaikan. So kau pegang seorang lah. Ibarat dia macam tu, tuan-tuan. Ini kitmanuhu. Wa yajuzu lahum al-kitmanu wal ifsha'u fi ma khuyyiru fihi. Dan harus, bukan wajib, bukan mustahil, tapi harus bagi mereka untuk menyorokkan kitman, menyimpankan atau ifsya. Dan ifsya itu apa? Iaitu menyebarkan. Menyebarkan apa? Fima khuyyiru fihi, pada segala apa yang mereka diberikan pilihan untuk perkara tersebut. Contohnya mereka diberi pilihan apa? Mereka diberikan. Itu maksud dia. Wa innama lam yadhkur al-musannifu wujuba kitmani ma umiru bi kitmani li'annahu dakhilun fil amanati. Hanya saja musannif, itu pengarang, tidak menyebutkan tentang wajibnya menyimpan apa yang diperintahkan untuk disimpan. Ini tujuannya apa? Kerana dia masuk di dalam golongan atau dia masuk di dalam sifat amanah. Kerana apa? Membuka rahsia ketuhanan itu adalah kesalahan atau kufrun dipanggil. Kufrun ni boleh masuk kafir dan keluar daripada agama. Tapi kedua dengan makna iaitu taghlid, iaitu untuk menjauhkan daripada orang melakukan perkara tersebut. Apapun itu, apabila dia tidak diizinkan untuk, bahkan dia diperintahkan untuk menyimpankan wahyu tersebut, tapi kalau dan itu mustahillah dia untuk melanggar titah tersebut. Kerana apa? Wajib juga bagi para nabi dan rasul bersifat dengan sifat amanah. Boleh jelaskan? Okey. Lalu dia kata, ini dia jelaskan, iaitu apa? Wa'lam, dan ketahuilah, anna sidqa wal amanata wajibani lirrusuli wal anbiya. Iaitu sifat wajib, sifat sidik dan juga amanah
adalah wajib keduanya bagi para rasul dan anbiya. Wa amma tablighu fa khasun birrusuli. Sedangkan sifat tabligh itu menjadi kekhususan bagi para rasul. Li'anna nabiyya faqat, kerana nabi yang bukan rasul itu ghairu ma'murin bitabligh. Dia kan tidak diperintahkan untuk bertabligh. Berarti mereka tidak mentabligh lah. Na'am yajibu alaihi ayyukhbira bi annahu nabiyyun liyuhtarama wa yu'azzama. Hanya saja betul. Wajib bagi mereka kadang-kadang untuk mengkhabarkan kepada umatnya, kepada orang zaman dia, bahawa dia itu nabi. Kerana apa? Supaya dia dihormati dan dia diagungkan. Kita tahu ada banyak nabi-nabi yang selain Nabi 25. Nabi Daniel misalnya. Nabi Daniel. Ini contoh dia adalah beberapa sebab. Okey, jelaskan. Lepas tu, ulama' juga membahas tentang jumlah para nabi dan rasul. Tapi kita tahu ada ayat, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Berarti kita tak tahu jumlah kerana ada sebahagian yang Allah khabarkan kepada kita dan sebahagian lagi tidak dikhabarkan oleh Allah SWT. Kalau kita memaksakan jumlah tertentu dengan berbagai teori, maka ini jelas adalah over the limit. Dan insyaAllah kita sambung setelah ini. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Tapi sebelum tu doktor, ada juga soalan yang dapat sampai di talian WhatsApp kita 011-29004004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Alhamdulillah, ada juga yang bertanya doktor, kenapa ada 3 sahaja sifat wajib ni doktor? Bukankah ada 4 jenisnya? Kejap lagi doktor akan berikan sedikit pandangan di situ, insyaAllah. Ya, dan untuk waktu ini para pendengar dan doktor kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu, lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona menerusi rancangan Imanuna Iman Kami. Pada petang ini kita masih lagi bersama menghayati perkongsian dari tetamu kita yang masih lagi berada di talian maya kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan bersama Dr. Aiman pada petang ini masih bincangkan tentang sifat wajib bagi para rasul. Dan untuk waktu ini doktor, untuk sambungannya silakan. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas iaitu sifat wajib bagi para rasul, automatically kita akan tahu lawannya dipanggil dengan sifat mustahil. Maka insyaAllah kita sambung sikit lagi. Wa yastahillu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bil fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, dan mustahil bagi mereka alaihi mussalatu wassalam lawan bagi sifat-sifat ini. Mustahil lawan bagi sifat-sifat ini, iaitu pertama sifat al-kadhibu. Kadhib itu apa? Dusta. Jadi para rasul wajib baginya benar, berarti mustahil dia itu dusta. Mustahil lah dia dusta. Lepas tu yang kedua adalah khianat. Wal khianatu bi fi'li syai'in, dan berkhianat iaitu dengan melakukan perkara yang dilarang. Bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu, iaitu melakukan sesuatu yang dilarang. Nahya tahrimin, sama ada larangan haram, atau karahatin, atau larangan makruh. Ini juga dimustahilkan. Okey. Dan yang ketiga, jadi kita dah tahu tadi amanah lawan dia khianat. Khianat itu berarti apa? Dia buatlah. Dia menipu ke, dia melakukan zina ke, dia melakukan mencuri ke, hasad ke, dengki ke, sesat ke. Ini semua mustahil bagi para rasul. Mustahil tu akal tidak boleh terima para rasul melakukan perkara tersebut. Hujah-hujah dia kita bahas minggu depan. Dalil-dalil dia. Itu. Dan yang terakhir adalah kitmanu syai'in, iaitu apa? Sengaja menyembunyikan perkara yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi diperintahkan untuk sampaikan kepada makhluk kewajipan solat 5 waktu, tapi dia sengaja tak sampaikan, biar umat dia tak susah, tak tahu, tak wajib. Lebih kurang macam tu dia kata. Tak, mustahil lah perkara ini terjadi, kerana para nabi dan rasul itu adalah tidak bersifat dengan sifat khianat, malah bersifat dengan sifat amanah. Jadi menunaikan segala tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Ini bersifat bersifat tabligh, bersifat dengan tabligh. Semuanya mesti disampaikan kepada makhluk. Okey, insyaAllah kita ittifaq bihadzal qadar. Sekarang kita masuk Q&A insyaAllah. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan soalan di talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di Facebook Live IKIM FM, termasuk juga di YouTube IKIM. Ada soalan juga yang kita dapat di sini doktor. Tadi kita dah umumkan, kita maklumkan sekali lagi soalannya. Doktor, kenapa ada 3 sahaja sifat wajib ni doktor? Bukankah ada 4? Apakah ia? Doktor, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa ada 3 bukan 4? Kalau di dalam kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Imam As-Sanusi, ini memang dia menetapkan 3 sahaja. Dia bukan menetapkan 4. Imam Sanusi rahimahullah, dia meninggal tahun 895 Hijriah. Berarti sifat fatonah itu sudah dimasukkan oleh ulama di dalam kewajipan tabligh. Dalam arti dia bijak dan pandai cara untuk menyampaikannya kepada umat.
Itu maksud dia. Lalu siapa yang menambah satu lagi? Fatonah. Yang mana di dalam kitab Jauharatut Tauhid karangan Imam Al-Laqani rahimahullah, dia berkata wadif lahul fatonah dari bait wa wajibun fi haqqihimil amanah wa sidquhum wadif lahul fatonah wa wajibun dan wajib fi haqqihim bagi hak para nabi dan rasul al-amanah bersifat amanah wa sidquhum dan juga mereka ini benar wadif dan tambahkanlah lahu baginya amanah iaitu sifat fatonah iaitu sifat fatonah. Fatonah itu nama dia cerdik. Zakatul akli ma'rifati turukid da'wati. Okey. Jadi dia ini yang dimaksud dengan fatonah itu apa? Cerdik akalnya dan tahu cara menyampaikannya kepada umat. Begitu juga mengetahui perkara-perkara yang batil. Itu juga dia tahu. Dia cerdik lah. Patut buat macam ni, patut tak buat. Itu untuk soalan pertama. Ya, terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi doktor pada waktu ini bertanya, apakah harus bagi Nabi melakukan dosa kecil yang tidak mencacat kenabiannya? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ini adalah termasuk khilaf di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah itu sendiri. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang seperti ulama terdahulu, iaitu seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahawa boleh atau harus berlakunya dosa kecil yang tidak mengurangkan derajat dan ketinggian baginda. Lebih kurang macam tu. Cuma ini adalah pendapat yang sedikit terpencil. Justru yang minal mutahakkikin atau muhakkikin, ulama yang ahli tahqiq di kalangan fuqaha dan mutakallimin mengatakan mana'athu ta'ifatun. Mereka memilih untuk tak boleh. Mustahil di mana Nabi atau Rasul melakukan dosa kecil walaupun dia tidak mengurangkan sama sekali tinggi atau derajat kenabian. Ini Imam Sanusi sebut di dalam kitab Asy-Syarhu atau Syarhul Kubra. Dalam kitab Syarhul Kubra. Kerana apa? Mereka memilih bahawa segala perbuatan Nabi dan Rasul ini adalah wajib untuk ditiru. Kan? Uswatun hasanah. Kerana uswatun hasanah, kalau harus bagi mereka melakukan dosa kecil walaupun la khissah, tidak ada yang boleh tidak mencacatkan kenabiannya misalnya, walaupun, maka seolah-olah kita sebagai umat diperintahkan untuk melakukan dosa yang kecil tadi. Boleh faham tu? Sebab apa? Sebab segala lisan kauli dia, fi'li dia, kan? Takrir tu penetapan dia, ucapan dia, perbuatan dia, semua ini adalah kita sebagai umat menilainya sebagai salah satu sumber daripada syariat. Kan? Kalau dia melakukan dan harus baginya melakukan dosa tersebut, nescaya seolah-olah kita diperintahkan untuk melakukan dosa tersebut. Walaupun la khissatalaha, walaupun dosa itu tidak ada menyacatkan. Lalu Ustaz, bagaimana dengan ayat iaitu apa? Wastaghfir li dzambik. Itu kalau tak salah ayat itu kan, iaitu beristighfarlah atas dosa engkau. Misalnya ini macam mana? Ini macam mana? Maka jawab yang pertama itu adalah sebenarnya anjuran tasyri' kepada umat dia. Bukan kepada dia. Ibarat dia apa? Ibarat dia, contoh dia mudah dia macam ni lah. Jadi apa hukumnya minum berdiri? Makruh Ustaz. Tapi ada hadis Nabi pernah minum berdiri. Itu nak menunjukkan kepada umatnya minum berdiri itu tidaklah sampai haram, tapi hukum dia makruh. Kerana apa? Kerana
nak menunjukkan bahawa ada ayat yang melarang, ada nas hadis yang melarang untuk kita la tashrabanna, janganlah kalian minum dalam keadaan kalian itu berdiri, kan betul? Tapi at the same time Nabi pernah minum berdiri, berarti ulama beristintaj atau istinbat mengatakan minum berdiri hukum dia makruh. Ini. Dan kita kena tahu kan mereka diperintahkan maka kita diperintahkan untuk mengikuti mereka segala perbuatannya, seperti firman Allah, kul innallaha la ya'muru bil fahsya'i. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat perkara yang fahsya, perkara yang keji. Dan ini supaya apa? Supaya kita semua juga mematuhi dan mengikuti mereka untuk tidak melakukan perkara yang dilarang. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu dia. Betapa penting untuk kita sama-sama terus menyelusuri apa jua pada perbuatan Nabi Rasul, supaya itu juga akan menjadi teladan kepada kita dan menjadi panduan kepada kita untuk selama-lamanya, insyaAllah. Itu saja yang kita ada sebenarnya kan Doktor, kalau hari ini Quran dan Sunnah, termasuk kita terus beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Doktor, mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Doktor. Silakan Doktor. Kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah, dengan mengetahui sifat-sifat para nabi dan rasul ini, maka tambah keyakinanlah pada diri kita bahawa apa? Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan 4 atau 3 sifat ini adalah jelas-jelas nabi yang benar, adalah nabi yang menutup segala kenabian, yang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mendalam lagi perbahasan dalil dan lain-lain tentang kenabian ini, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Masya Allah, itu dia Doktor. Perlu kita akui dan juga kita letakkan rasa di dalam hati kita ini betapa pentingnya perkara ini menjadikan satu rukun iman dalam jiwa kita, insya Allah. Supaya akan lengkap pegangan kita dalam agama Islam ini, insya Allah. InsyaAllah. Dan di akhirnya, terima kasih banyak-banyak, jazakallah anda kulla khair Dr. Aiman. InsyaAllah Doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga terus tonton di Facebook dan juga YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton semula di situ, dan insyaAllah kita ada ulangannya nanti di hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad, menerusi rancangan Imanuna pada petang ini, insyaAllah. Ya. Terima kasih para pendengar, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sekarang ni banyak dah buat online ya? Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni, tak pasal-pasal kena bayar kompaun. Memandulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas.
Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sisters, let us